Assalamualaikum, saya Azra Izzati binti Azni, nombor matrik 136344. Hari ini saya akan membuat ulasan mengenai dasar kurikulum kebangsaan. Okey, seterusnya kita boleh lihat iaitu soalan berdasarkan dasar kurikulum kebangsaan, urai dan jelaskan tentang kekuatan dan kelemahan dasar ini serta pelaksanaannya di sekolah. Kurikulum. Kita lihat dulu apa itu kurikulum. Kegiatan kurikulum artinya apa-apa kegiatan yang dirancang daripada proses pengajaran dan pembelajaran di luar bilik darjah kurikulum yang memberi murid peluang untuk menambah, mengukuh dan mengamalkan kemahiran dan nilai-nilai yang dipelajari di bilik darjah. Kegiatan kurikulum di sekolah kerajaan, bantuan kerajaan akan mengandungi yang seperti berikut. Itu penyertaan dalam pasukan dan permainan, penyertaan dalam persatuan dan kelab, penyertaan dalam pasukan, pakaian seragam, lain-lain kegiatan sebagaimana telah ditentukan oleh Menteri Pendidikan. Kita boleh lihat dasar kurikulum itu. Dasar utama 1. Kegiatan kurikulum adalah sebahagian daripada kurikulum kebangsaan. Dasar utama 2. Penyertaan murid dalam kurikulum di sekolah adalah wajib. Dasar utama 3 iaitu penyertaan semua guru sebagai penjawat awam atau perkhidmat awam dalam mengurus, menyelia dan mengelola kegiatan kurikulum di sekolah adalah wajib. Dasar utama 4. Kegiatan kurikulum yang dilaksanakan di sekolah hendaklah merupakan apa-apa kegiatan yang dirancang lanjutan daripada proses PMP di dalam bilik darjah, memberikan murid peluang untuk menambah, mengukuh dan mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan nilai-nilai yang dipelajari di dalam. Okey, kita boleh tengok dulu apa yang ada dalam kekuatan pelaksanaan dasar kurikulum di sekolah. Memperkasakan kurikulum kebangsaan. Kurikulum kebangsaan ialah suatu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan kegiatan kurikulum yang merangkumi semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani, mental, emosi serta untuk menanam, meningkatkan nilai murni yang diinginkan untuk menyampaikan ilmu pengetahuan. Misalnya dalam dasar ekonomi, dalam dasar utama 2 kita boleh lihat iaitu ketidakhadiran murid dalam kegiatan kurikulum. Bagi murid yang mendaftarkan diri menyertai sebuah kelab atau permainan menjadi satu kesalahan bagi murid yang tidak hadir dan mereka boleh dikenakan tindakan disiplin jika disabitkan bersalah seperti tindakan yang dikenakan ke atas mereka yang konten sekolah dan juga konten kelas. Ini menunjukkan penglibatan murid dalam kurikulum dan kurikulum perlu bergerak seiring dan juga seimbang. Okey, seterusnya iaitu menyemai perpaduan kaum. Okey, bertepatan dengan dasar utama 5 iaitu pelaksanaan kegiatan kurikulum di sekolah hendaklah berasaskan prinsip penyertaan beramai-ramai tanpa unsur diskriminasi atau paksaan tetapi memfokuskan kepada peningkatan perpaduan dan integrasi di dalam kalangan pelajar. Melalui kegiatan kurikulum, perpaduan dapat dipupuk dalam kalangan pelajar kerana sekolah merupakan platform untuk membentuk penyatuan sebuah komuniti, kerana kita boleh lihat di sekolah di situ pelbagai pelajar daripada pelbagai kaum bangsa berada dalam sebuah sekolah. Okey, kita boleh lihat apabila aktiviti kurikulum ini memerlukan penyertaan daripada semua pelajar, iaitu tak kiralah mereka berbeza kaum, bangsa dan agama, tetapi semua wajib menyertai kegiatan kurikulum. Misalnya, aktiviti bersukan memerlukan persefahaman antara pasukan bagi mendapatkan kemenangan dalam pertandingan. Di sini kita boleh lihat pelajar akan mempelajari cara-cara untuk berkomunikasi antara satu sama lain, di antara
rakan mereka yang berbeza agama, bangsa ini, dan juga daripada situ pelajar akan beransur dan serta menghormati rakan mereka. Okey, seterusnya co-curriculum ini dapat meningkatkan disiplin pelajar. Misalnya dalam co-curriculum ni pelajar akan diajar mengenai kepentingan disiplin diri. Sebagai contoh, apabila pelajar hendak menjalani latihan sukan, kita perlu menepati masa. Jika kita lambat, kita akan ketinggalan atau kerugian. Kerana bila kita lambat, latihan tu dah start, jadi kita dah tinggal apa yang ada di depan tu. Jadi kita rugilah apa yang kita tak dapat pada awal-awalnya. Jadi sehubungan dengan itu, pembentukan disiplin diri ni amat penting untuk menjalani kehidupan sebagai pelajar. Kerana pelajar yang mempunyai disiplin diri yang tinggi, mereka ini akan berjaya dalam pelajaran dengan cemerlang. Oleh itu, disiplin diri ni sangat penting untuk mencapai kejayaan. Kerana pelajar yang tidak berdisiplin susah untuk berjaya. Contohnya, kita akan dilatih menepati masa, berpakaian kemas, mematuhi peraturan, serta kita bertengok peraturan sama ada peraturan perkemahan, bersukan dan sebagainya. Jadi ini membentuk pelajar lebih berdisiplin diri dan bertanggungjawab apabila menyertai kegiatan co-curriculum. Terus boleh lihat iaitu mencukir bakat pelajar. Kenapa boleh mencukir bakat pelajar? Okey, bakat seseorang murid ini dapat ditunjukkan melalui penglibatan mereka dalam kegiatan co-curriculum kerana mereka diberi pilihan untuk memilih mana-mana kegiatan co-curriculum yang mereka minati. Jika tidak penuh, maksudnya selagi ada kauta, maksudnya ada ruang, mereka boleh masuk yang mana mereka suka. Okey, bakat yang terpendam ini dapat dicungkilkan dan dikembangkan apabila mereka terlibat dalam kegiatan co-curriculum. Hal ini demikian kerana kegiatan ini akan meningkatkan mutu seseorang pelajar yang berbakat apabila bakat mereka ini diasah oleh guru-guru kita. Misalnya, seseorang itu dapat meningkatkan ilmu pengetahuan seperti berpidato, bersukan, menari dan sebagainya. Oleh itu, bakat merupakan anugerah daripada Tuhan. Jadi, kita perlu hargai. Bakat tu dah ada dalam diri pelajar, tapi ia perlu dicungkil. Jadi, tugas sebagai seorang guru, cungkillah bakat pelajar. Mana tahu ia akan memberi pelajar itu, macam akan menampakkan pelajar itu apa bakat yang ada dalam diri dia. Lihat kelemahan pelaksanaan dasar co-curriculum di sekolah. Okey, iaitu membebankan murid yang tidak berminat aktiviti co-curriculum. Kenapa? Okey, murid merasakan kegiatan co-curriculum ini membebankan, terutamanya bagi mereka yang lebih mementingkan pencapaian akademik. Hal ini menyebabkan murid mengalami tekanan jika mereka banyak meluangkan masa terhadap kegiatan co-curriculum. Misalnya, terdapat beberapa pelajar yang lebih cenderung atau lebih mementingkan pencapaian akademik daripada co-curriculum kerana mereka merasakan keputusan akademik adalah lebih penting. Jadi mereka lebih cenderung untuk mempunyai pencapaian yang baik dalam akademik berbanding kegiatan co-curriculum yang mereka anggap membebankan mereka. Okey, mereka juga merasakan kegiatan co-curriculum ini membebankan kerana mereka tiada masa untuk belajar dan memberi tumpuan di dalam bilik belajar. Hal ini demikian kerana mereka merasakan bila mereka melibatkan diri dalam kegiatan co-curriculum, mereka akan berasa letih dan penat. Jadi mereka tidak akan memberi tumpuan kepada aktiviti pengajaran yang berlaku di dalam kelas. Okey, ini menyebabkan keputusan akademik mereka akan menurun dan merosot. Kecenderungan murid tinggi terhadap co-curriculum sehingga mengabaikan pengajaran. Okey, apabila pelajar ni dia terlalu lebih kepada kegiatan curriculum, dia akan mengabaikan apa yang berlaku di dalam bilik belajar. Contohnya, apa yang berlaku di dalam kelas dia tidak ambil tahu. Misalnya, apabila sesuatu pertandingan semakin dekat, murid ini akan diberi pengecualian daripada masuk kelas. Jadi, bila mereka wakil sekolah, mereka tidak perlu masuk kelas. Dan sehubungan dengan itu, mereka akan menghabiskan masa di sekolah mereka untuk berlatih untuk persiapan pertandingan, bukannya untuk mempelajari pelajaran yang terdapat di dalam kelas. Okey, mereka ni berpendapat kegiatan co-curriculum ni lebih penting daripada pelajaran. Namun mereka tidak sedar bahawa
kegiatan kurikulum di sekolah ini merupakan aktiviti tambahan saja. Oleh itu, ada murid yang lebih ke pelajaran, mereka tidak akan terlibat dalam kegiatan kurikulum secara aktif. Tapi macam murid yang lemah ni, mereka akan melibatkan diri secara aktif dalam kegiatan kurikulum. Jadi perkara ini tidak seiring dan ini tidak baiklah. Sepatutnya pelajar haruslah bergerak seiring. Okey, seterusnya. Terima kasih. Sampai di sini saja perkongsian saya pada hari ini. Bye-bye.